Qala, raja itu bertanya lagi, adakah kamu pernah berperang dengannya? Saya menjawab, ya, ada. Qala, raja itu kata, bagaimana peperangan yang berlaku di antara kamu dengan mereka? Abu Sufyan berkata, saya menjawab, peperangan di antara kami dengan dia silih berganti kemenangannya. Yani, peperangan di antara kami dengan dia, ada kalanya dia menang, ada kalanya kami menang. Yusibu minna wa nusibu minhu. Dia merugikan kami dan kami juga ada merugikan dia. Ataupun dia mendapat kemenangan, ada kalanya dia mendapat kemenangan. Itu sebagai menjelaskan makna sijal itu. Dan kami juga ada kalanya mendapat kemenangan. Qala, raja tu tanya lagi, adakah dia ni jenis khianat? Adakah dia ni yaghdir, mungkir janji? Kalau dia berjanji, ya mungkin berjanji. Ataupun dia berkhianat lah. Terutamanya pada masa perang atau pada masa apa kok, kalau dia berjanji apa-apa, itu sebabnya. Kalau tidak, dah moga tak dia ada ke pernah dia berdusta. Ada dah kata tadi dekat-dekat tu. Ni jenis hak besar lagi lah. Saya jawab tidak ada. Tapi sekarang ni kami dalam perjanjian lah dengan dia, perjanjian damai dengan dia. Tak tahulah lagu mana dia akan buat ni, moga tak habis lagi masa perjanjian. Qala Abu Sufyan kata, demi Allah, tidak ada satu pun ucapan yang dapat saya masukkan selain daripada ini. Jadi untuk mengurangi dia, untuk mengurangkan ataupun merendahkan Nabi itu, tak ada peluang, tak ada ruang, kata dia, kecuali hak sani ya. Setara tu. Raja tu pun tanya, adakah ada sesiapa pernah mendakwa seperti yang didakwanya ini sebelum ni? Abu Sufyan berkata, saya menjawab tidak ada. Raja itu pun kata kepada juru bahasa dia, katakanlah kepada dia, sesungguhnya saya telah bertanya engkau tentang keturunannya. Engkau menceritakan bahawa dia seorang yang mulia di kalangan kamu. Demikianlah rasul-rasul itu diutuskan di kalangan orang-orang yang mulia dalam bangsa dia, dalam kumpulan dia, orang-orang dia. Saya telah bertanya engkau, adakah di kalangan nenek moyang dia raja? Engkau kata tidak ada. Fakultu, maka saya fikir, kalaulah ada nenek moyang dia ni raja, mungkin saya fikir, saya berpendapat dia adalah seorang yang menuntut kembali kerajaan nenek moyang dia. Saya telah tanya engkau tentang pengikut-pengikut dia, orang-orang yang lemah ke ataupun kalangan bangsawan yang mengikut dia. Engkau jawab, bahkan orang-orang yang lemah. Mereka itulah sebenarnya, mereka itulah pengikut Rasul-Rasul ni. Dia kata sendiri, raja tu kata, saya telah bertanya engkau, adakah kamu menuduh dia berdusta sebelum dia mendakwa apa yang didakwanya ni? Engkau kata tidak ada. Aku memang yakin, kata raja tu, dia tak akan tidak berdusta dengan orang kemudian pergi berdusta pula terhadap Allah. Takkanlah begitu. Orang tak kecek pelawak dengan orang, takkan nak kecek pelawak dengan Tuhan pula, berkait dengan Tuhan. Aku percaya gitu katanya. Aku telah bertanya engkau, adakah sesiapa di antara pengikut dia murtad selepas masuk agama dia tu kerana tidak suka kepada agamanya? Engkau kata tidak ada. Begitulah iman apabila telah meresap ke dalam hati manusia. Raja tu kata, aku telah bertanya engkau, adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Engkau mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Begitulah keadaan iman sehingga ia sempurna.
Aku tanya engkau, adakah kamu pernah berperang dengan dia? Engkau kata ada. Dan perang yang berlaku di antara kamu dengan dia tu silih berganti dari segi kemenangannya. Ada kalanya dia menang, ada kalanya kamu menang. Demikianlah rasul-rasul, mereka diuji, kemudian mereka mendapat kemenangan pada penghujungnya ataupun kesudahannya. Aku tanya engkau, adakah dia mungkin ataupun membatalkan perjanjian yang telah dibuat? Engkau kata tidak ada. Demikianlah rasul-rasul itu, mereka tidak mungkin janji. Aku tanya engkau, adakah sesiapa sebelum daripada ni dakwa seperti yang didakwa oleh dia tu? Engkau kata tidak ada. Aku fikir, aku kata dalam hati aku, kalaulah sebelum dia ni ada orang kata, boleh jadi dia ni pun nak turut lah ikut jejak langkah orang tu, nak tiru orang tu. Kemudian raja tu pun tanya, apa dia ajar kamu? Apa ajarannya kepada kamu? Saya pun ceritakan, kata Abu Sufyan, dia mengajar kami bersembahyang, berzakat, menjalinkan hubungan kekeluargaan, dan hidup suci, hidup sebagai seorang yang bersih, suci. Qala, raja itu berkata, kalau benar apa yang kamu katakan ini, maka dialah sebenarnya Nabi. Sebenarnya aku yakin bahawa Nabi itu akan keluar, tapi tidak pula aku menduga di kalangan kamu. Mana dia akan keluar di kalangan kamu? Kalaulah aku yakin dapat sampai kepadanya, tentu sekali aku suka untuk menemuinya. Dan kalau aku berada di sampingnya, nescaya aku membasuh kedua kakinya. Aku basuh kedua kakinya. Dan kerajaannya pasti akan sampai ke bawah dua tapak kakiku. Qala, Abu Sufyan berkata, kemudian raja itu pun minta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun baca. Di dalamnya tertulis begini: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Herakl, pembesar Rom, salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Islamlah engkau, nescaya engkau akan selamat. Islamlah engkau, nescaya Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali ganda. Tapi jika engkau berpaling, maka dosa rakyat jelatamu akan ditanggung olehmu. Hai ahli kitab, marilah kepada suatu ajaran yang sama di antara kami dengan kamu, yaitu kita tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan apa-apa dengannya, dan kita tidak mengambil sebahagian dari kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Ishhadu, kamu bersaksilah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Apabila dia selesai membaca surat itu, riuh rendahlah orang ramai yang ada di sampingnya, dan menjadi gegak gempita lah suasana di dalam tempat dia tu. Wa kathural laghat, kathural laghat, banyaklah suara-suara yang berbunyi, gegak-gegak lah kita kata. Wa amara bina, dia pun suruh supaya
dikeluarkan kami, dibawa kami keluar. Qala, Abu Sufyan berkata, bila keluar tu aku pun kata kepada sahabat-sahabat aku, bila kami keluar tu, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, kedudukan anak Abi Kabsyah sudah pun hebat, sudah pun menjadi hebat. Sesungguhnya raja orang-orang kuning betul-betul sudah takut kepadanya. Qala, Abu Sufyan berkata, fama ziltu muqinan bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah, semenjak itu teruslah aku yakin dengan keadaan ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bahawa ia akan muncul juga, ia akan menang juga, sehinggalah Allah memasukkan agama Islam ke dalam hatiku. Dalam riwayat satu lagi ni ada beza sikit dengan hak tadi, dan ada tambahan sikit, iaitu Kaisar apabila Allah telah menghilangkan tentera-tentera Faris daripada wilayah dia, dia pun berjalan kaki daripada Hims ke Ilya. Jadi daripada Syria itu, Hims ke Ilya, ke Baitul Maqdis, sebagai menyatakan kesyukurannya terhadap kurniaan Allah kepadanya. Dan dalam hadis ini, perawi ini menyebutkan daripada Muhammad Abdillah, hamba Allah dan Rasulnya, gitu. Dan perawi berkata dalam riwayat ini, dosa Yarisiyin, bukan Arisiyin. Itu beza dia, makna dia serupa ya. Dan dalam riwayat ini dia kata da'iyatil Islam, dalam riwayat tadi di'ayatil Islam, sama ya maknanya, seruan Islam. Kita tengok sekatu lah. Jadi ini cerita keadaan orang Muhajirin dan Ansar, dan bagaimana orang-orang Islam itu kemudiannya jadi senang. Hak Muhajirin bila pergi daripada Mekah ke Madinah tu tak ada bawa apa-apa pun, lepas tu jadi senang pula ke mana. Ini cerita dia. Jadi hasil daripada peperangan lah, hasil daripada peperangan, dan ada kaitan dengan bab-bab ni lah, iaitu bab jihad. Bab jihad. Ketika orang-orang Islam Muhajirin pergi daripada Mekah ke Madinah, dalam hadis ni disebut tak ada gapo pun, tak boleh bawa gapo-gapo. Ceritanya kalau bawa dihalang oleh penduduk Mekah, orang kafir tu. Sampai kadang-kadang anak pun nak bawa tak boleh. Anak tak boleh nak bawa. Sampai begitu sekali. Harta lagi lah. Bila sampai ke Madinah, orang-orang Ansar ini, dia sangat kuat Islam dia, persaudaraan dia tu. Jadi dia tawarkan, mula-mulanya, ini cerita rekah ni, cerita rekah. Mula-mula dia tawar nak bui saja, nak bagi dua. Kalau dia ada tanah, seka kita ada, nak bagi setengah-setengah hektar. Kalau ada 10, nak bagi 5. Dia 5 kepada Muhajirin ini, 5. Siapa setara tu dari segi harta. Bahkan kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, siapa ada bini beberapa orang tu, dia sanggup, maknanya pisah dengan bini dia. Pada tu biar hak Muhajirin tu menikah lah kalau dia nak. Siapa lagu tu? Maknanya siapa perkara-perkara yang sensitif lah kita kata, berat lah. Dia kerana persaudaraan Islam ni siapa begitu sekali. Itu di satu pihak. Di pihak ni Muhajirin ini pun dia ada apa dia orang kata, kehormatan diri. Tidak pula kata bila orang nak bui tu selalu dak. Tidak lagu tu. Ni cara orang yang Nabi SAW didik ni. Ia sanggup berhijrah ke Madinah ni, lagu mana jiwa orang-orang ni. Lagu ni lah yang digambarkan dalam hadis ni.